A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Kelas yang lepas kita sampai tajuk azal musyrikina dir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mengisytiharkan dakwahnya secara terbuka, maka episod selepas itu ialah bagaimana Nabi ditentang, disakiti, begitu juga para sahabat. Bahkan ada para sahabat yang diseksa dan dibunuh, seperti Yasir, isterinya Sumayyah, dan ramai lagi. Mana hasil daripada Nabi mengisytiharkan jihad, mengisytiharkan dakwah secara terbuka, Islam mula ditekan, dan mereka yang beriman semakin tertekan dan semakin susah kehidupan mereka. Dan sebenar itulah sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak akan berubah sampai bila-bila, iaitu bila seseorang menyampaikan kebenaran yang secara umumnya tidak akan disukai oleh kebanyakan manusia, bahkan akan ditentang oleh ramai manusia, maka disitulah ada ujian, disitulah ada tekanan, yang sebab utamanya ialah Allah nak menguji setakat mana orang tu benar-benar ikhlas beriman kepada Allah, sama ada ia hanya pengakuan di lidah ataupun betul-betul berakar umbi daripada hati yang ikhlas. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah patut manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya menyebut kami telah beriman kepada Allah? Adakah mereka menyangka Islam itu semudah itu? Iman itu hanya sekadar mengaku di bibir, sedangkan wahum la yuftanun, mereka belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata walaqad fatanna, sesungguhnya kami telah fatanna, kami telah uji allazina min qablihim, mereka-mereka yang sebelum orang-orang beriman di zaman Rasulullah. Allah kata kami telah uji mereka-mereka yang dahulu. Maka hasilnya fala ya'lamanallahu allazina sadaqu. Hasilnya daripada ujian itulah terbukti hakikat kebenaran kata-kata pengakuan iman seseorang. Maka Allah mengatakan daripada ujian itu Allah mengetahui allazina sadaqu, siapa yang benar-benar beriman, wala ya'lamannal kazibin, dan Allah juga mengetahui daripada ujian itu siapa yang sebenarnya adalah pendusta. Jadi ujian adalah satu proses. Jadi kita belajar sirah ni dalam peringkat Allah menguji mereka-mereka yang baru saja beriman kepada Allah. Jadi kita berhenti setakat kalau ikut buku kita
As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, karangan Dr. Akram Adhiya Al-Umari. Yang lepas kita sebut bagaimana Nabi sendiri, bukan makna sahabat diuji dan Nabi selamat. Nabi sendiri pun diuji, ditekan, dihina sekian rupa. Antaranya Nabi dia letak isi perut unta ketika Nabi tengah sujud dalam solatnya. Antaranya Nabi dituduh gila, tukang sihir dan sebagainya. Dan kita berhenti Al-Alaq. Al-Alaq ayat berapa? Okey, cuba tengok surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam buku ni dia bagi ayat surah Al-Alaq daripada ayat 6. Kan? Seorang pun ada siapa yang ada buku? Tak ada? Buku yang test yang saya pakai buku bahasa Arab, tapi dia ada terjemahan. Dan masa kita mulakan pengajar sirah ni, ramai pelajar beli buku ni. Kita order daripada Indonesia. Rasanya 100 orang lebih. Tak, dalam stok kita dah habis lah. Kalau nak kena order melalui Shopee. Bukan, Shopee yang bukan kolam. Oh, tak ada. Oh, habis stok lah tu. Kalau habis stok, dengar je lah. Okey. Kalau nak beli, boleh beli buku bahasa Arab. Cuba cari dalam Shopee. Memang ada. Dan memang tak ada orang beli. Kisah bagaimana orang musyrikin nak bunuh Nabi, tapi akhirnya Allah menjaga dan menghalangnya. Jadi kisah ini Allah rakam dalam Al-Quran surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu la yatgha, pasti akan tagha, melampau. Jadi Allah nak beritahu manusia ni melampau, dan Allah beritahu sebabnya. Sebab apa manusia ni suka melampau, suka melawan Tuhan, suka mengingkari perintah Allah. Sebabnya ialah ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia melihat dirinya istaghna, sudah cukup. Apa yang dia hajat semua dapat. Itu antara punca manusia sombong dengan Tuhan. Bila dia kaya, bila dia ada kuasa, dia nak apa dapat. Jadi akhirnya dia kata, aku tak perlukan Tuhan. Semua yang aku nak dah dapat. Dan di sini Allah bagi tahu dalam ayat ni, ar-ra'ahu, dia melihat dirinya. Dia melihat dirinya. Maksud apa tu? Bukan orang melihat dirinya kaya, tapi dia melihat dirinya
kaya. Maksudnya dia perasan, dia syok sendiri, dia sebenarnya tidak kaya pun. Buktinya dia perlukan berbagai-bagai kemudahan. Contoh, dia perlukan isteri. Kalau dia kaya, dia tak payah kahwin. Dia perlukan anak, dia perlukan rumah, dia perlukan pembantu. Itu menunjukkan manusia kaya macam mana pun tetap fakir. Kemudian Allah kata, inna ila rabbika ar-ruj'ah. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan engkau akhirnya ruj'ah, kembali. Jadi orang kaya macam mana pun akhirnya mati dan kembali kepada Allah. Dia tidak kekal menongkat langit. Kemudian, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kamu lihat tak Muhammad? Kamu lihat tak Muhammad orang yang menghalang, orang yang menghalang hambanya, iaitu menghalang Nabi Muhammad idza shalla, apabila Nabi tengah solat. Siapa ni? Iaitu orang musyrikin. Jadi Allah nak beritahu kebiadaban, kelampauan orang musyrikin ni bukan pada orang biasa, tapi kepada Nabi sendiri. Bila dia kacau Nabi? Tengah solat. Tengah Nabi solat, bahkan tengah Nabi sujud, mereka kacau. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda. Allah nak bagi tahu betapa teruknya orang musyrikin. Satu, dia kacau Nabi itu ketika Nabi tengah solat. Yang kedua, Nabi itu adalah in kana 'alal huda, Nabi di atas petunjuk Allah. Mana Nabi tak pernah sesat, Nabi tak pernah mengajak orang buat perkara yang sesat. Itu pun dikacau, diganggu oleh orang musyrikin. Au amara bit taqwa, bahkan Nabi sentiasa menyuruh benda yang takwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Kamu lihatkah bahawa orang itu sebenar adalah orang yang mendusta dan berpaling? Okey. Ada pendapat mengatakan yang melarang Nabi ketika solat ni ialah Abu Jahal. Kata Abu Jahal, alam anhaka an hadza, kan aku dah larang kamu Muhammad jangan solat dekat Kaabah ni. Maka Nabi pun fansarafa, Nabi pun beredar. Setelah apa? Setelah ditegur ataupun ditengking oleh Abu Jahal. Dan kata Abu Jahal, innaka la ta'lamu ma biha binadin aksar. Kamu tahu tak bahawa aku ada pembantu, ada kelab yang sangat besar dibanding dengan engkau. Dia ugut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menurunkan ayat surah Al-Alaq juga. Allah kata apa? Ayat yang ke-17. Falyad'u nadiyah. Kalau Abu Jahal berbangga dengan kelabnya, ahli kelabnya yang ramai, yang boleh menyerang Nabi, maka Allah kata pada Nabi, begitu pada mereka. Serulah ahli kelabnya yang ramai itu, dan sanada'u zabaniyah. Kami pula, iaitu Allah, akan memanggil apa? Malaikat zabaniyah. Jadi Allah cabar mereka. Kalau kamu ada kelab yang kuat, ahli kelab yang kuat, okey, panggil. Kita akan bertemu dengan malaikat zabaniyah. Dan akhirnya Allah larang Nabi, kalla la tuti'hu, sekali-kali jangan kamu taat kepadanya. Kepada siapa ni? Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Sebaliknya, masa tu Nabi nak melawan tak boleh. Jadi apa ikhtiar Nabi untuk berdepan dengan situasi itu? Dihalang, diherdik, dihina, disekat ibadatnya, dakwahnya. Allah perintah Nabi buat satu je, iaitu wasjud waqtarib. Sujudlah kepada Allah dan waqtarib, dekatlah kepada Allah. Itu je kekuatan yang boleh menenangkan jiwa kamu dan boleh membantu kamu untuk terus bersabar dalam dakwah. Jadi kekuatan orang beriman sebenarnya ialah bukan dengan bilangan yang ramai,
Bukan dengan kekuatan fizikal, bukan dengan senjata. Tapi kekuatan orang beriman sebenar ialah hubungan dengan Allah, kebergantungan dengan Allah. Caranya ialah sujud tu maksudnya solat. Dan di sini juga Allah nak bagi tahu cara kita nak dekat dengan Allah ialah dengan waqtarib, dengan cara solat. Dalam solat tempat yang paling mulia, tempat yang paling hamba itu dekat kepada Allah ialah ketika dia sujud. Pengajaran daripada ayat ini ialah bila kita ada apa saja masalah, caranya ialah menghadap Allah, jangan menghadap manusia. Kalau kita menghadap manusia, kita akan semakin bermasalah. Kenapa? Sebab manusia tak boleh selesai masalah manusia. Maka yang menjadikan manusia bermasalah ialah sebab manusia sendiri. Manusia mengikut hawa nafsu. Jadi apa masalah? Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah cerita ada seorang Syekh, ada seorang anak muda bermasalah, banyak maksiat dia lakukan. Maka dia mengadu pada Syekh ni, dan Syekh ni dikatakan orang yang terkena, dikatakan banyak membantu menyelesaikan masalah orang. Jadi dia pun jumpa Syekh ni, dia kata, dia cerita semua masalah dia daripada A sampai Z. Kemudian Syekh ni dengar je. Last sekali Syekh ni berkata pada pemuda ni, nak tak aku tunjuk pada kamu seorang yang jauh lebih baik daripada aku, dan kalau kamu cerita dia akan dengar sepenuhnya, dan dia memang mampu menyelesaikan masalah kamu. Kata pemuda ni, nak? Okey, kamu balik rumah, kamu bangun tengah malam, kamu solat dan kamu angkat tangan, mengadulah masalah kamu kepada Allah. Ini Syekh yang murabbi, Syekh yang mursyid. Dia tak mengatakan dia boleh selesai masalah. Dia tak bagi macam-macam teori, kaedah, tak. Dia bagi satu je, kalau kamu nak selesai masalah kamu, bukan jumpa manusia, tapi jumpa Tuhan. Berlaku masalah semua dengan izin Allah, dan hanya Allah saja yang boleh menyelesaikan masalah. Jadi ayat ni pun sama. Allah kata kepada Nabi, cara terbaik untuk kamu hadapi tekanan, cercaan orang musyrikin ialah wasjud waqtarib. Okey. Kemudian sambungan dalam buku ni. Saya baca daripada buku. Wa qad sa'ala Urwah ibn Zubair. Satu masa Urwah bin Zubair bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, akhbirni bi ashaddi ma sana'al musyrikun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah bin Zubair kepada Abdullah bin Amr, tolong cerita pada aku apa yang paling teruk yang dilakukan oleh orang musyrikin kepada Nabi. Satu peristiwa yang menggambarkan inilah perbuatan orang musyrikin yang paling teruk yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Abdullah bin Amr bin As menjawab. Dia kata, antara ketika kami sedang berada bersama Rasulullah di sebelah Kaabah, dan ketika itu datang Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt iaitu salah seorang kepala musyrikin yang paling kuat menentang dakwah Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi tengah solat. Dia pun, Uqbah bin Abi Mu'ayt, mengikat kain jubah Nabi ni dekat kepala ketika Nabi sujud, dan bila Nabi sujud tersangkut. Maka dikatakan macam tercekik, Nabi macam tercekik sebab terikat dengan kain yang diikat oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Maka datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar membukanya. Dan seraya Abu Bakar berkata kepada orang musyrikin,
Cuba buka surah Ghafir ayat 28. Surah Ghafir. Nabi Abu Bakar baca ayat ni kepada orang musyrikin yang mengikat pakaian Nabi daripada belakang. Okey, jumpa ke? Surah Ghafir ayat 28. Abu Bakar baca ayat ni, tapi dia tak baca semula, dia baca sebahagian. Cuba kita tengok maksud keseluruhannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Musa berdakwah kepada Firaun, dan Firaun akhirnya nak bunuh Nabi Musa AS. Itu risiko pendakwah sampai tahap nak dibunuh. Maka di kalangan ramai itu ada seorang lelaki yang beriman, tapi dia sembunyikan imannya daripada Firaun. Lalu lelaki ini berkata kepada Firaun, wa qala rajulun mu'minun. Telah berkata seorang lelaki yang mukmin daripada siapa ni? Min ali Firaun, daripada keluarga Firaun. Dia sembunyikan imannya. Kalau dia bagi tahu memang dia akan dibunuh. Yaktumu imanahu, dia sembunyikan imannya. Ada ketika kita kena sembunyikan iman kita, ada ketika kena zahirkan. Apa kata lelaki ni kepada Firaun? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Adakah patut kamu nak bunuh lelaki yang berkata Tuhanku ialah Allah? Dan lelaki ni pula waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Lelaki ni bukan setakat mengaku Tuhannya adalah Allah, tapi dia pula datang membawa bayyinat, bukti-bukti. Bukti pula min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Apa sebenarnya lelaki nak sampai pada Firaun? Bila Firaun nak bunuh Nabi Musa, lelaki daripada kalangan keluarga Firaun yang beriman, tapi dia sembunyikan imannya. Lalu dia beritahu kepada Firaun, adakah patut kamu nak bunuh seorang lelaki yang mengaku Tuhanku ialah Allah? Dan lelaki ni pula bukan cakap kosong, dia datang membawa bukti daripada Tuhan. Kenapa kamu nak bunuh dia? Apa mesej daripada lelaki ni kepada Firaun? Mesejnya pertama, lelaki ni nak bagi tahu Firaun ni tak waras. Siapa yang nak bunuh orang beriman adalah tak waras. Kenapa? Sebab dia nak bunuh orang yang beriman, orang yang baik, orang yang mengaku Allah adalah Tuhan yang sebenar. Dan dia ada bukti. Kenapa kamu nak bunuh? Dia bukan ajak kamu buat benda yang jahat. Yang pertama, kalau kamu waras, kenapa nak bunuh orang baik, kan? Bunuhlah orang jahat. Yang kedua, lelaki ni nak berdakwah. Salah satu cara dakwahnya ialah selamatkan pendakwah. Jadi bila Firaun bunuh Musa, dakwah akan mati tak? Jadi salah satu cara nak supaya dakwah tak mati, selamatkan pendakwah. Jadi dakwah lelaki ni ialah halang Firaun daripada membunuh Nabi Musa. Caranya apa? Sedarkan Firaun, buka minda Firaun. Kenapa nak bunuh orang baik? Itu pun dakwah. Kan? Kadang-kadang kita tak mampu nak bercakap, ada orang kutuk ustaz yang buat benda yang baik. Paling-paling kurang kita pertahankan dia dengan hujah yang jelas. Kenapa nak kata dia tak baik? Kan dia cakap benda yang betul. Itu pun dakwah. Jangan orang salahkan orang yang pendakwah yang berkata benar, kita pun diam je. Walaupun kita tahu pendakwah tu dia pihak yang benar. Pertahankan. Okey, kemudian apa kata lelaki ni lagi? Wa iyyaku kaziban. Kalau Musa tu berdusta, maka fa alaihi kazibuh.
maka dosa dusta kepada siapa? Musa. Jadi kamu janganlah sibuk-sibuk. Kalau Musa tu berdusta, dia tangguh dosa, bukan dosa kamu. Wa iyyakus sadiqan, dan kalau Musa tu bercakap benar, yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum, maka akan menimpa kamu apa yang Musa cakap. Musa cakap apa? Kalau kufur kepada Allah, Allah akan timpa musibah. Jadi kalau Musa yang bercakap benar, akan menimpa musibah pada kamu. Kalau Musa bercakap bohong, Musa tangguh dosa, kenapa nak bunuh dia? Faham tak? Kemudian innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang melampau dan berdusta. Okey. Jadi ayat yang sama dibaca oleh Abu Bakar kepada Abu Jahal. Kenapa kamu nak bunuh? Abu Bakar tak sebut Nabi Muhammad. Sebagaimana lelaki beriman ni tak sebut pun Nabi Musa. Lelaki ni berkata apa? Kenapa kamu nak bunuh orang yang mengaku Allah Tuhannya? Dia tak sebut Nabi Musa. Tak penting sebut nama. Kalau dia sebut, kenapa kamu nak bunuh Musa? Orang akan syak. Syak apa? Ini mesti geng Musa ni. Sebab pertahankan Musa. Jadi itu antara strategi dakwah. Bila kita nak pertahankan pendakwah, jangan sebut nama. Sebut secara terbuka kan. Yang logik. Apa dia? Kenapa nak bunuh orang yang mengajak kepada kebaikan? Tanpa sebut nama. Jadi ayat yang sama digunakan oleh Abu Bakar kepada Abu Jahal. Kenapa nak bunuh lelaki? Dia tak sebut Muhammad. Walaupun itu memang maksud Muhammad. Kenapa nak bunuh lelaki yang mengaku Tuhannya Allah? Dan dia bawa bukti yang nyata. Jadi kalau orang tuduhlah, orang tuduh ustaz ni tak betul. Kita tahu ustaz tu betul. Kewajipan kita apa dia? Kenapa nak tuduh ustaz yang cakap pasal Al-Quran, cakap pasal sunnah? Apa salah dia? Kan? Bukan minda. Tapi jangan sebut nama. Kalau sebut nama, ni memang geng dia ni, Qurani dia. Boleh faham? Itu strategi dakwah. Okey. Begitulah antara tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita tak sebut lagi. Sahabat lagi teruk tekanan. Kenapa? Sahabat di peringkat awal di Mekah lagi teruk ditekan, diseksa, bahkan dibunuh. Nabi ditekan juga, tapi tak seteruk sahabat. Tahu tak kenapa? Sebab dalam ramai-ramai yang beriman ni, dua orang yang kurang ditekan, kurang diseksa, iaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah dihalang oleh pakciknya. Sebab ada pakciknya Abu Talib, Nabi tak berani ditekan, dihina, diseksa sebagaimana sahabat yang lain. Manakala Abu Bakar pula taklah. Abu Bakar ditekan, diseksa juga, tapi tak seteruk sahabat yang lain. Sebab apa? Sebab kedudukan Abu Bakar dalam masyarakat. Dia adalah orang kaya, keturunan yang baik dan dihormati. Sama Osman. Osman pun kaya juga. Tapi tak sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar ni macam nombor satu lah dalam masyarakat. Okey. Kemudian kita pergi ke muka surat sebelah. Kalau teks bahasa Arab 153. Wa qad khatamal musyrikun azahum li Rasulillah SAW. Orang-orang musyrikin akhirnya menekan Nabi sampai tahap bi muhawalati qatlihi, sampai tahap nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir peringkat Mekah.
dah buat macam tu, plan A gagal, plan B gagal, akhirnya dia rancang untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, innal mala'a, pembesar-pembesar Quraisy berkumpul di Hijr Ismail. Fata'ahadu, maka mereka bersumpah. Pembesar Quraisy bersumpah dekat Hijr Ismail dengan nama Tuhan Al-Lat dan Uzza dan Manat. Apa yang mereka bersumpah? Lau qad ra'ayna Muhammadan kumna ilahi qiyaman wahidin falam nufariqhu hatta naqtuluh. Kabilah-kabilah Arab ni bersumpah dekat Hijr Ismail. Demi Lat, demi Uzza, demi Manat, kalau kami lihat Muhammad berdiri lagi di sini, kami tak akan berpecah sehingga kami bunuh Nabi Muhammad. Dan diceritakan dalam buku ni, fa'akbalat Fatimah. Fatimah anak Rasulullah mendengar kisah ni, lalu dia menangis. Dia pun jumpa bapa dia, dia kata Fatimah kepada bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haula'il mala'u min qaumika fil hijr qad ta'ahadu. Ni, buat pembesar Quraisy daripada kaum engkau telah bersepakat dan bersumpah dengan nama Tuhan mereka bahawa mereka akan bunuh engkau. Mereka berpakat merancang untuk membunuh engkau. Bahkan kata Fatimah, tak ada seorang pun mereka dah tahu bahagian mana darah engkau akan diambil. Semua bersepakat. Maka kata Nabi, ya bunayah, wahai anakku, adni wadu'an, wahai anakku Fatimah, bawa padaku bekas wuduk. Wuduk ni bekas wuduk. Kalau wuduk, air wuduk, dia biasa bahasa Arab wa dengan wu. Kalau wuduk, air yang diguna untuk berwuduk. Kalau wuduk, bekas air. Jadi bila Fatimah beritahu pada Rasulullah SAW dia akan dibunuh, maka kata Nabi, bawa datang bekas wuduk, fatawadda'a, maka Nabi pun berwuduk. Summa dakhala alaihim al-masjid, Nabi pun masuk masjid, iaitu Masjidil Haram. Falamma ra'auhu, maka tatkala mereka melihat Nabi Muhammad, qalu hadza huwa, ni dia masuk dah, iaitu Nabi Muhammad. Fa khafadu absarahum wa aqiru fi majalisihim. Tapi bila Nabi masuk, pandangan mata mereka semua jadi tunduk, seolah mereka tak nampak Nabi Muhammad. Dan seorang pun tak bangun untuk membunuh Nabi sebagaimana mereka merancang. Kemudian Nabi bangun, Nabi ambil segenggam pasir dan Nabi tabur di atas muka mereka. Maka Nabi kata, syahat al-wujuh, buruklah muka-muka mereka ini. Dan akhirnya Nabi keluar. Pengajarannya apa? Innahum yaqiduna kaida wa akidu kaida. Mereka merancang, tapi Allah kata wa akidu kaida, aku juga merancang. Dan akhirnya perancangan Allah yang berjaya. Itulah bagaimana Al-Quran mendidik hati Nabi dan para sahabat sehingga mereka yakin bila buat kerja Allah, pasti Allah akan tolong. Ancaman hebat macam mana, musuh kuat macam mana sekalipun, kalau betul-betul ikhlas, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hijr kan, inna kafaynaka al-mustahzi'in, sesungguhnya kami akan menjaga engkau daripada orang-orang yang memperolokkan engkau. Allah sendiri menjamin bahawa Allah akan menjaga Nabi Muhammad daripada kejahatan orang-orang musyrikin Mekah. Okey, kita masuk tajuk baru ni. Kalau muka surat teks bahasa Melayu, muka surat 157. Muka surat 157, tekanan Quraisy terhadap orang-orang Islam. Gangguan orang Quraisy terhadap orang Islam tidaklah terbatas kepada tuduhan palsu
pendustaan yang terbuka dan menyakit ataupun mengganggu peribadi Rasulullah SAW sahaja. Bahkan tekanan orang musyrikin sampai tahap mereka menyeksa orang-orang Islam yang lemah. Kita belum sebut lagi kan bagaimana para sahabat yang lain diseksa begitu rupa sampai tahap ada sebahagian mereka dibunuh dengan kejam. Kata Abdullah bin Mas'ud, merupakan saksi mata. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat yang peringkat awal masuk Islam dan dia adalah di kalangan orang yang mustad'afin. Kata dia yang melihat sendiri peristiwa yang berlaku, orang yang pertama kali menampakkan Islam mereka adalah 7 orang. Di peringkat awal ada 7 orang yang menzahirkan Islam mereka di khalayak ramai, iaitu Abu Bakar, Ammar, maknya Sumayyah, Suhaib, Bilal, Miqdad dan Rasulullah sendiri. 7 orang. Adapun Rasulullah famanahu Allah bi'ammihi Abi Talib. Adapun Rasulullah di kalangan 7 orang ni, Rasulullah kurang ditekan. Sebab apa? Sebab pakciknya Abu Talib. Wa amma Abu Bakar, adapun Abu Bakar dihalang oleh kaumnya dan kedudukannya. Adapun yang selain daripada itu, ditekan, ditangkap dan diseksa dan diazab oleh orang musyrikin tanpa halangan. Antaranya ialah Bilal bin Rabah. Kita semua tahu kan, Bilal ni majikan dia Umayyah bin Khalaf. Ketuanya, majikannya ialah Umayyah bin Khalaf. Bila dia tahu, Umayyah tahu bila masuk Islam, dia suruh budak-budak heret Bilal di tengah jalan, kemudian dia letak tengah panas, kemudian dia letak batu di atas badannya. Dan akhirnya Umayyah memerintah Bilal supaya mengutuk Nabi Muhammad dan mengutuk Islam dan kufur kepada Allah. Tapi Bilal bertahan dengan berkata Ahad. Ada orang salah faham, dia kata boleh berzikir Ahad. Sebab Bilal pun berzikir Ahad. Tak masuk akal kan? Ini bukan zikir ni. Ini penafian kepada paksaan orang musyrikin supaya mengatakan Tuhan tu bukan esa. Jadi bila nak tegaskan Tuhan tu tetap satu, dan bila ulang lagi sebagai penegasan, bukan zikir. Zikir ni orang baca dalam keadaan biasa, bukan dipaksa. Kemudian akhirnya, ini kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan. Tengok, orang-orang Islam yang lemah di peringkat awal, mereka tak ada kaum yang boleh pertahankan mereka, tak ada kedudukan, tak ada harta. Jadi akhirnya mereka diseksa, dan Nabi pun tak boleh buat apa. Tapi Abu Bakar ada harta. Jadi Abu Bakar guna kekayaan dia, hartanya untuk apa? Untuk memerdekakan orang Islam yang lemah, yang miskin, yang diseksa oleh orang musyrikin. Dia disebut dalam riwayat Abu Bakar memerdekakan 7 orang semua. 7 orang orang Islam yang masuk Islam dan akhirnya diseksa sebab mereka ni golongan mustad'afin, iaitu Amir bin Fuhairah, yang Abu Bakar merdekakan Amir bin Fuhairah. Yang kedua Bilal bin Rabah. Yang ketiga Nuzairah. Yang keempat Ummu Ubais. Yang kelima Nahdiyah. Dan saudaranya iaitu Zinirah yang buta. Dan yang ke-8 Jariyah Bani Amru bin Mu'mil. 7 orang Bilal yang dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Daripada siapa? Daripada orang-orang musyrikin yang menangkap dan menyeksa mereka ni.
Okey. Saya nak sebut bagaimana bila Abu Bakar memerdekakan Bilal. Saya sebut tadi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesukaran ada. Apa kaitan dengan kisah Abu Bakar memerdekakan Bilal dan sahabat yang lain? Itu bila sahabat dalam kesusahan ada kesenangan. Apa dah? Allah buka pintu hati Abu Bakar dan ditakdirkan Abu Bakar mempunyai harta yang banyak. Maka kesenangan itu ialah Abu Bakar. Selepas kesusahan dihadapi oleh orang Islam yang mustad'afin, Allah hantarkan kesenangan iaitu melalui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar melihat Bilal sedang diseksa di tengah-tengah panas, diletak batu di atas badannya, maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, bebaskan Bilal. Maka kata tuan dia iaitu Umayyah bin Khalaf, kamu nak bayar berapa? Kata Abu Bakar, aku bayar dengan khamsata awaq. Khamsata awaq ni nilainya 200 dirham. Masa tu memang mahal lah. Mungkin sekarang puluh-puluh ribu. Kata Abu Bakar, aku nak bayar merdekakan Bilal dengan khamsata awaq. Maka Umayyah bin Khalaf dia kata okey, ambil. Bagi duit, ambil. Aku bebaskan Bilal. Kemudian Umayyah bin Khalaf berkata, sebenarnya kalau kamu bayar satu awak pun aku dah bebaskan Bilal. Tapi kamu ni, dia nak begitu. Abu Bakar ni memang tak cerdik. Sepatut dia negotiate dulu kan. Kenapa bayar nego dulu kan? Kenapa bagi 5 terus? Kata Umayyah, kalau kamu bayar satu awak pun aku dah bagi pada kamu Bilal. Tapi kamu bagi 5 terus, kamu tak cerdik. Tengok apa jawapan Abu Bakar. Tengok siapa yang cerdik. Kata Abu Bakar, lau abaitum illa mi'ah, kalau kamu tak nak bagi dan kamu nak 100 pun aku bayar. Faham? Aku tak rugi pun. Kalau kamu bukan 1, bukan 5, kalau kamu nak 100 pun aku akan bayar. Okey. Daripada kisah ni, kisah Abu Bakar memerdekakan Bilal, ada banyak pengajaran. Pertama, sebenarnya orang musyrikin bila dia menyeksa Bilal kan, adakah masalah akidah ataupun masalah apa? Kalau masalah akidah, dia tak akan benarkan Bilal dibebaskan. Sebab apa? Kalau Bilal dibebaskan, dia tahu tak Bilal akan jadi orang apa? Orang beriman. Kalau masalah akidah, dia tak akan bebaskan. Tapi sebenarnya masalah apa ni? Duit. Ni nak bagi tahu orang musyrikin sebenarnya. Dia masalah akidah kecil je. Tapi ada sebahagian mereka, masalah mereka ialah, yang penting aku nak duit. Kamu nak Bilal, kamu nak beriman, berimanlah. Tapi aku nak duit. Itu satu. Jadi siapa-siapa yang jenis nak duit ni, perangai dia sama dengan Umayyah bin Khalaf. Aku nak duit je. Yang kedua, pengajaran kedua, Abu Bakar ni seorang peniaga yang terkenal dan kaya di Mekah. Biasa dalam kepala peniaga ni dia nak apa? Nak untung. Tapi bila dia beli Bilal, apa yang dia dapat keuntungannya? Dia dapat apa? Hilang 200 dirham. Pulangannya apa? Apa dia? Tengok Abu Bakar otak peniaga, tapi dalam bab ni otak peniaga juga, tapi cara dia berfikir dah lain.
Kat dunia aku tak dapat apa-apa, tapi di akhirat berlipat kali ganda. Sebab itulah Abu Bakar bila dia merdekakan Bilal, dia boleh nak dapat keuntungan. Paling-paling kurang lah. Apa dia? Dia bayar 5 awaq, 200 dirham kepada Umayyah. Kemudian dia ambil Bilal sebagai hamba dia, bekerja dengan dia. Tak, dia merdekakan terus. Makna apa tu? Langsung tak ada kepentingan diri. Sehingga kan bapak dia Abu Quhafah, Abu Bakar, bapa kepada Abu Bakar iaitu Abu Quhafah menegur, kenapa kamu duk asyik merdekakan hamba miskin lemah? Merdekalah orang yang kuat, paling-paling kurang bila kamu merdeka orang yang kuat, orang kuat tu akan membantu dan pertahankan kamu. Maka jawab Abu Bakar, uridu ma uridu. Abu Bakar jawab pada bapa dia, aku nak apa yang aku nak, iaitu redha Allah. Aku bukan nak orang tolong aku nak redha Allah. Masa ni Abu Bakar ni mu'alaf ke orang beriman? Ni lebih kurang 4 tahun ataupun 5 tahun Abu Bakar masuk Islam. Mu'alaf ke orang beriman? Orang beriman kan? Tapi pernah tak kita dengar Abu Bakar hari pertama masuk Islam Nabi panggil mu'alaf? Umar pula lepas sebulan Nabi panggil mu'alaf Umar. Kenapa? Berbeza dengan cara kita berfikir. Orang kita bila masuk mu'alaf nak kekal nama mu'alaf sampai bila? Sampai dia mati kan? Walaupun kadang-kadang dia pula mengajar yang Melayu yang bukan mu'alaf ni, tapi dia tetap kekal mu'alaf. Pasal apa? Tak ada seorang pun sahabat Nabi. Boleh kata semua sahabat Nabi masuk Islam, revert kan? Tapi seorang pun tak digelar mu'alaf. Ali mu'alaf, Umar mu'alaf. Sebab mu'alaf ni sebenarnya satu proses pemindahan daripada agama kufur kepada agama Islam. Lepas tu apa mereka jadi? Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, apa mereka buat setelah masuk Islam? Nabi terus ajar Al-Quran sehingga mereka betul-betul faham dan beramal dengan ajaran. Hilanglah sifat mu'alaf. Tapi biasa yang masuk Islam tu tak diajar Al-Quran. Baca Quran pun tak faham. Kadang-kadang fardu ain pun sangkut. Maka kadang-kadang title mu'alaf tu kekal. Kan? Satu. Yang kedua, kadang-kadang title mu'alaf tu menjadi sumber kalau mu'alaf belajar sekian-sekian dapat duit kan. Maka kalau bukan mu'alaf belajar tak dapat, mu'alaf belajar baru dapat. Itu fahaman yang salah akhirnya menyebabkan yang masuk Islam tak alim macam Abu Bakar, macam Umar, tak hebat. Dia kekal macam tu je. Salah faham konsep mu'alaf. Mu'alaf hanya satu proses. Lepas tu dia kena berubah, kena belajar, kena faham sehingga jadi orang yang hebat. Okey. Tengok Allah bagaimana Al-Quran masuk ke dalam hati Abu Bakar sehingga dia seorang peniaga ni. Sebelum ni dia mengira target dia ialah untung duniawi, untung berjuta-juta. Tapi bila dia masuk Islam, targetnya apa? Untung ukhrawi, bertukar habis. Dia tak rasa. Adakah Abu Bakar rasa rugi dengan dia merdekakan 7 orang hamba ni? Mungkin dah 7 orang, kalau 200 dirham kali 7 mungkin sekarang ratus ribu lah. Soalannya, adakah Abu Bakar rasa rugi? Tak. Bahkan Abu Bakar rasa bahagia tak dengan memerdekakan hamba-hamba ni? Apa bukti Abu Bakar rasa bahagia?
Bukti Abu Bakar rasa bahagia sebab dia bukan merdekakan seorang. Lepas seorang, lepas seorang. Orang kalau tertekan, stres, terpaksa, dia tak akan merdeka seterusnya. Sebab itu Allah memuji Abu Bakar. Kita tahu kan nama sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Siapa? Nama sahabat Nabi, satu-satunya nama sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Dia sebut nama. Kuat sikit Zaid. Zaid kan? Surah apa? Surah Al-Ahzab. Zaid kan? Tapi nama Abu Bakar dia sebut tak? Tak ada. Sedangkan Abu Bakar dengan Zaid jauh. Abu Bakar jauh lebih hebat dan tinggi kedudukannya. Tapi nama Abu Bakar tak sebut. Tapi walaupun nama Abu Bakar tak sebut, ada ayat-ayat, beberapa ayat yang Allah turun khusus memuji sifat Abu Bakar. Dan pengajaran untuk semualah. Ada ayat-ayat yang Allah puji khusus Abu Bakar. Sebab apa? Abu Bakar korbankan hartanya yang begitu banyak untuk apa? Untuk memerdekakan hamba-hamba yang betul-betul perlukan bantuan. Bahkan dengan perbuatan Abu Bakar korbankan harta dia untuk memerdekakan hamba yang miskin yang baru masuk Islam, itu adalah antara kekuatan Islam. Itu adalah antara kekuatan Islam. Okey, soalannya dalam surah apa ya Allah puji Abu Bakar ni? Disebabkan dia korbankan hartanya hanya untuk Islam. Surah apa? Surah Al-Lail. Ayat apa? Cuba buka. Buka surah Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta. Jumpa ke? Jumpa? Okey, cuba kita tadabbur. Kata ahli tafsir, ayat ni memang diturunkan kepada Abu Bakar. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta pada memberi. Abu Bakar ini bagi dia, bukan ambil. Kemudian wasaddaqa, dia bukan setakat memberi tapi dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan bil husna dengan syurga. Jadi Abu Bakar bagi duit untuk dapat apa ni? Inilah perniagaan yang paling menguntungkan. Bukan bagi duit dapat duit, tapi bagi duit dapat syurga. Maka kepada orang ini Allah kata fasanu yassiruhu lil yusra. Kami permudahkannya untuk melakukan apa saja kebaikan. Jadi kalau nak buat kebaikan menjadi mudah, nak buat amal soleh jadi mudah, tipsnya apa? Suka memberi. Bagi masa, bagi tenaga, bagi duit, bagi senyum. InsyaAllah amalan soleh kita jadi mudah. Bangun malam jadi mudah. Lawannya apa? Wa amma man bakhil. Ada pun orang yang kedekut, susah nak bagi, senyum pun susah. Dan orang ni wastaghna, dia rasa apa dia istaghna? Dia rasa diri dia serba cukup. Ni bila dia rasa diri dia serba cukup, dia akan jadi kedekut. Kenapa aku nak bagi? Aku tak perlukan pahala. Semua aku dah ada. Kemudian akibatnya apa? Puncanya wakazzaba bil husna. Punca dia jadi kedekut dan susah nak memberi ialah sebab dia mendustakan janji-janji Allah. Syurga ke pahala dia tak percaya. Maka akhirnya jadilah dia orang yang kedekut. Dan kesudahannya fasanu yassiruhu
lil usra. Allah kata kepada orang yang kedekut ni, kami menjadikannya mudah untuk melakukan usra apa dia? Usra ni, kalau yusra amal soleh, kalau usra perbuatan jahat. Jadi orang yang kedekut jadi mudah untuk buat benda yang jahat. Mudah aja. Kita pernah bincang sebelum ni kan, antara benda baik dengan benda jahat, sebenarnya mana lebih susah nak buat? Yang baik ke yang jahat? Yang lebih susah? Jahat kan? Yang baik lebih mudah sebenarnya. Kita duduk sorang-sorang, duduk dalam rumah, boleh tak buat benda baik? Boleh? Boleh je. Berzikir subhanallah, baca Quran. Tapi kalau duduk sorang-sorang nak buat jahat, boleh ke? Contohlah nak mengumpat. Tak boleh. Tapi akhirnya jadi terbalik. Yang jahat asalnya susah, jadi mudah baginya. Bila tu? Bila dia kedekut. Mudah aja. Ada je kawan. Tengok-tengok nak mengumpat, tengok kawan datang rumah dia. Apa saja kejahatan, nak buat maksiat, benda lara, membazir, cukup mudah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Allah kata, maluhu, harta orang yang sombong, yang bakhil ni tidak akan memberi apa-apa faedah idza taradda. Apabila dia taradda apa dia? Mati. Berbangga dengan harta kamu, tapi Allah kata bila mati, maluhu, hartanya sedikit pun tidak memberi faedah. Kemudian inna alaina lal huda, sesungguhnya ke atas kamilah petunjuk. Kalau nak petunjuk, cari kami, kata Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya akhirat dan dunia itu milik kami. Siapa nak akhirat, cari Allah. Siapa nak dunia pun cari Allah. Jadi sangat tidak betul cari dunia, nak dunia cari manusia. Tak. Dunia pun milik Allah, akhirat pun milik Allah. Kemudian fa'anzartukum naran talazza. Allah kata, aku memberi amaran pada kamu tentang nar, api yang talazza, yang menyala-nyala. La yaslaha, tidak akan masuk ke dalam api ini illal ashqa, kecuali orang yang apa dia ashqa? Yang akan masuk api neraka nanti ialah orang yang ashqa, orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Allazi kazzaba wa tawalla, yang mendusta dan berpaling daripada kebenaran. Dua, satu mendusta, yang kedua berpaling. Kemudian siapa pula yang selamat daripada api neraka ni? Wasayajannabuha al-atqa. Yang akan selamat daripada api neraka yang menyala ini ialah al-atqa, iaitu orang paling bertakwa. Kemudian Allah sebut sifat orang yang paling bertakwa. Siapa ni? Sifat orang yang paling bertakwa yang selamat daripada naran talazza. Siapa? Allazi yu'ti malahu, yang sentiasa, Allah guna fi'il mudhari'. Yu'ti itu fi'il mudhari', menunjukkan apa? Orang yang sentiasa memberi hartanya. Apa tujuan? Yatazakka, untuk mensucikan apa? Biasa orang bersedekah ni nak sucikan apa? Sucikan hati daripada apa? Sifat tamak, sifat cinta harta. Betul tak? Yang kedekut ni sebab ada penyakit cinta harta. Jadi bila dia bagi tu, tidak ada lagi cinta harta. Perasan tak? Allah sebut orang yang paling bertakwa ialah yang selalu memberi hartanya untuk bersihkan hati. Allah tak sebut orang yang paling bertakwa ialah orang yang solat malam. Orang yang paling bertakwa ialah orang berpuasa
Ramadan, puasa sunat. Ataupun orang yang paling bertakwa ialah orang yang pergi umrah, haji dan sebagainya. Tiba-tiba yang paling bertakwa yang bagi harta. Apa maksud ni? Seolah bagi harta tu adalah sifat utama orang bertakwa. Kenapa? Benda yang paling susah dalam hidup manusia, pergi haji dan umrah, puasa, bangun malam, infak harta. Yang mana paling sukar? Satu lagi yang kelima, ambil harta orang. Nampak tak? Yang paling manusia sayang ni harta ni. Jadi kalau dia mudah nak bagi, itulah sifat paling utama orang bertakwa. Penghalang utama manusia jadi orang bertakwa ialah cinta harta. Ini ayat ni puji khusus Abu Bakar. Abu Bakar sanggup bagi beribu-ribu. Ada tak kepentingan diri? Tak ada, untuk Islam. 7 orang dia merdekakan. Waktu kita belajar dalam surah Al-Balad, Allah kata ciri-ciri orang beriman, ya Allah bagi mata, bagi lidah, boleh bercakap, mahir, pidato, mata boleh nampak terang. Tapi Allah cela orang ni. Kenapa? Allah bagi harta, bagi nikmat sebab berbagai-bagai. Tapi Allah cela sebab falaqatahamal aqabah. Sebab dia tidak merempuh Aqabah. Aqabah apa dia? Benteng, halangan yang besar. Dia tak rempuh. Ada harta, ada nikmat, tapi tak rempuh. Apa halangan yang besar? Yang pertama, fakku raqabah, merdeka ke hamba. Yang ni Abu Bakar buat. Jadi Allah nak mencela orang yang ada harta tapi tak rempuh benda yang sukar. Yang pertama, memerdekakan hamba. Allah cela. Dan dalam surah Al-Lail, Allah puji Abu Bakar. Sebab apa? Allah bagi harta tapi dia guna harta untuk rempuh Aqabah, halangan yang besar, iaitu memerdekakan hamba. Bukan seorang, 7 orang. Kenapa memerdekakan hamba itu susah, Ustaz? Kenapa nak memerdekakan hamba itu susah? Mahal ke apa, Ustaz? Satu, mahal. Yang kedua, ada tak pulangan untuk kita? Tak ada. Contohlah, kita merdekakan hamba katalah 10,000 kan. Apa kita dapat? Tak dapat apa-apa. Macam Bilal kan. Lepas tu, Bilal merdeka, dia tak bantu Abu Bakar, tak jadi pembantu Abu Bakar. Abu Bakar pada zahirnya tak dapat apa-apa. Okey, kadang-kadang kita sedekah pada orang. Kadang-kadang orang tolong kita juga kan. Tapi kalau merdeka hamba pula orang miskin, mana ada nak tolong? Okey? Tak sedekah pun 10,000. Tak ada yang sedekah 10,000. Tak ada yang sedekah 10,000. Susah lah. Ada tapi susah lah. Susah. 10 Tak ramai lah. Tapi yang sedekah 10,000 ada tapi tak ramai. Tapi yang guna 100,000 untuk diri dia, ramai. Jangan sebut-sebut nanti tak ikhlas. Dan sebab itulah kalau kita tengok ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebut dalam surah Ali Imran. Ingat tak? Ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133. Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Cuba tengok. Bersegeralah kamu kepada syurga, keampunan Allah, dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi. Kemudian Allah kata uiddat lil muttaqin. Syurga yang luas langit bumi ni disediakan khas untuk orang bertakwa. Lepas tu terus Allah sebut sifat orang bertakwa. Apa dia? Subhanallah. Ayat 134 kan? Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Sifat orang bertakwa yang pertama Allah sebut ialah
Orang yang sentiasa menginfakkan hartanya ketika senang dan susah. Allah tak sebut solat. Sebab solat ni ramai. Yang solat malam pun ramai juga sampai hitam dahi. Tapi kadang-kadang yang solat malam tu paling kedekut. Kan? Bab infak ni, minta maaf lah. Saya solat malam okey lagi. Kan? Tengok, lepas tu Allah kata apa? Kita balik pada surah Al-Lail. Akan selamat daripada api neraka siapa? Orang paling bertakwa. Apa sifat utama kalau dalam ayat ni? Sifat utama bertakwa ialah memberi hartanya untuk yatazakka, untuk bersihkan hati daripada sifat kedekut, tamak. Kemudian apa bukti dia bagi kerana Allah? Allah sebut ni, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Allah kata, ini soalan Hafizuddin tadi. Ini jawapan dalam ayat Quran. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada bagi seorang pun di sisinya daripada nikmat yang diharap dibalas. Bila dia infak, tak ada langsung harapan dia supaya apa yang diberi dibalas satu hari. Maknanya dia bagi semata-mata kerana Allah. Illa ibtigha'a, melainkan hanya mencari wajhi rabbihi al-a'la. Dia bagi infak harta dia semata-mata mencari wajah Tuhannya yang maha tinggi. Dan wala sawfa yarda, dia akan redha. Sebab tu ulama kata Abu Bakar bahagia bila boleh merdekakan 7 orang hamba, walaupun kosnya besar. Abu Bakar bahagia. Okey. Sekarang cuba kita tengok kan. Ni antara kekuatan Islam di peringkat awal, iaitu Allah jadikan ada orang kaya tapi dia guna kekayaan untuk Islam. Tapi sekarang kita tengok kan berapa ramai orang Islam yang ditindas, yang diseksa, tapi orang kaya Islam tak bergerak pun membantu. Betul? Orang Islam yang ditindas, diseksa ada di mana-mana. Dan ramai. Dan orang Islam yang kaya pun ramai. Tapi berapa ramai yang menjadi seperti Abu Bakar? Bahkan lagi teruk apa dia? Berapa ramai pula yang menggunakan agama untuk mengkayakan diri sendiri. Bukan nak bagi ke orang. Dia ambil pula. Kumpul. Terbalik dengan Abu Bakar. Abu Bakar, dia kaya, dia tak ambil untuk dia. Dia bagi. Dan sebab itu tengok Islam mengangkat Bilal bin Rabah. Umar berkata, a'taqa sayyidana. Sayyiduna makna Abu Bakar telah memerdekakan sayyidana. Apa makna sayyidana? Penghulu. Bilal ni asalnya hamba, asalnya orang miskin dan bukan keturunan mulia. Bukan bangsa Arab, bukan Quraisy. Dia daripada Ethiopia. Abu Bakar pula orang kaya, keturunan Quraisy, keturunan mulia, ada nama dalam masyarakat. Tapi akhirnya Umar kata apa? Abu Bakar adalah Sayyiduna, penghulu kami, dan dia juga memerdekakan penghulu kami juga, iaitu Bilal. Mana Islam menyamatarafkan. Tidak ada perbezaan antara kaya ataupun miskin, ataupun keturunan Arab, ataupun keturunan bukan Arab. Semua sama. Sebab tu Nabi bila berhijrah ke Madinah, antara benda yang Nabi buat apa dia? Mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Dan antara yang Nabi persaudarakan ialah yang kaya jadi saudara pada yang miskin. Seolah mereka tu sama je. Sebab tu Islam di zaman Rasul kuat. Daripada kekuatan akidah, menjadi yang kedua kekuatan hubungan ukhuwah. Tapi sekarang akidah berterabur, ukhuwah pun Islam tak kuat. Yang melemahkan umat Islam ialah bukan orang kafir, kita sendiri. Jadi tak payah ada orang musyrikin Mekah untuk melemahkan kita.
Okey, salah seorang yang Abu Bakar merdekakan ialah Zinirah. Dia buta. Dan dia miskin, dia buta, tapi bila dia beriman, dia diseksa oleh orang-orang musyrikin Mekah. Dan apa kata orang musyrikin Mekah? Kamu buta ni tahu tak sebab apa? Sebab kamu masuk Islam lah. Maka kata Zinirah, bukan. Aku buta bukan sebab aku masuk Islam. Bila dia kata aku buta bukan sebab aku masuk Islam, tapi sebab Allah takdirkan. Lepas tu Allah jadikan dia celak. Ini hadis sahih. Keyakinan dia kepada Islam akhirnya daripada buta menjadi celak. Sebab apa? Sebab dia yakin buta dia bukan sebab dia masuk Islam. Bahkan yang lagi teruk apa dia? Yang masuk Islam celak mata tapi buta hati. Yang Abu Bakar dia mereka kan dia tak apa syarat yang maksud kena syarat kena beriman kan. Siapa dia? Apa dia? Yang Abu Bakar mereka tu. Tak, yang Abu Bakar merdeka semua orang beriman. Sebab yang Abu Bakar merdeka sebab apa? Sebab mereka diseksa. Kenapa mereka diseksa? Sebab mereka beriman. Okey, kita ambil satu lagi kisah Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ni sahabat Nabi juga yang miskin, dan dia juga termasuk orang yang diseksa oleh orang musyrikin. Jadi bila dia diseksa, dia tak tahan. Dia pun satu masa dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang baring berselimut dengan burdah, dengan kain. Di mana? Dekat Kaabah. Maka kata Khabbab bin Al-Arat, ataitu Nabi SAW, aku mendatangi Nabi, wa huwa mutawassidun burdah. Nabi sedang berbaring dan memakai kain burdah. Dia berada sebelah Kaabah. Maka kata Khabbab kepada Nabi, wa qad laqina minal musyrikin syiddah. Kami dah hadapi, dah teruk sangat tekanan, seksaan daripada orang musyrikin. Maka kata Khabbab, ya Rasulullah, ala tad'u lana? Wahai Rasulullah, boleh tak engkau berdoa untuk kami? Berdoalah pada Allah. Kami dah teruk, dah tak tahan dengan seksaan orang musyrikin. Ala tastansiru lana? Tolong mintalah pertolongan kepada Allah. Nabi yang sedang baring bangun dan muka Nabi merah. Muka Nabi merah. Wa huwa muhmarrun wajhu. Muka Nabi merah. Mana Nabi marah? Padahal sahabat hanya minta supaya Nabi berdoa. Dan Allah kata, "Ud'uni." Allah kata, "Berdoalah, aku akan perkenalkan." Apatah lagi kalau Nabi berdoa, Allah akan makbulkan. Apa masalahnya? Kenapa Nabi marah? Nabi pun bercerita, "Laqad kana man qablakum la yumashshatu bimashatil hadid." Nabi membawa cerita orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu disikat dagingnya dengan sikat besi, tinggal tulang. Disikat dagingnya hidup-hidup, tinggal tulang. Ma yasrifu zalika an dini. Walaupun begitu teruk diseksa, tapi iman mereka tak goyah pun. Mereka tetap beriman kepada Allah. Sikit mereka tak mengaku. Dan ada sebahagian wa yudau al-mishar, ada sebahagian yang lain dia letak gergaji ala mifraqi ra'si, di tengah-tengah kepalanya, fayashuku bisnaini, maka dia gergaji sehingga terbelah dua. Tapi orang tu tetap imannya tak goyah, tetap beriman. Dan Nabi kata lagi, wala yutimmanallahu hadzal amr, Allah akan sempurnakan agama ini hatta yasira ar-rakib min Sana'a ila Hadramaut ma yakhafu illallah. Satu masa Allah akan sempurnakan agama ini sehingga pendunggang ataupun yang menaiki unta ke keledai ke akan berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut. Sana'a tahu? Sana'a ni satu bandar di Yaman. Hadramaut pun satu bandar di Yaman.
Cuma sekarang dia dua aliran fikiran yang berbeza. Kalau Hadramaut ni lebih kepada apa? Habaib. Kalau Sana'a ni lebih kepada sunnah. Sekarang dua-dua tak. Dan di Malaysia pun ada ni Hadramaut, iaitu Mat'am Hadramaut. Harga dia memang maut. Jadi Nabi kata apa? Allah akan sempurnakan agama ni satu hari sehingga kamu berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut dalam keadaan aman. Kamu tak takut kecuali Allah. Aman je. Itu janji Allah. Last sekali Nabi cakap apa pada Khabbab bin Al-Arat yang minta Nabi berdoa, walakinnakum tastajilun, tetapi kamu adalah orang yang gopoh. Faham? Kenapa Nabi muka merah? Kenapa Nabi marah? Sahabat minta doa aja. Jawapannya di hujung, kamu ni adalah orang yang gopoh. Yang Nabi marah bukan sebab mereka minta doa, tapi mereka minta sesuatu belum sampai waktunya. Macam mana nak tahu? Nabi kata, Nabi buat contoh. Kamu belum sampai tahap macam orang dulu. Apa dah? Disikat dagingnya dengan sikat besi dan digergaji dua sampai terbelah. Kamu belum sampai tahap tu dan nak minta doa. Mana kamu ni orang yang tak sabar dan gopoh. Boleh faham? Jadi yang Nabi marah ialah sifat gopoh. Buat kerja dakwah nak cepat menang. Buat kerja dakwah nak cepat orang ramai beriman. Itu adalah sifat yang tercela. Lepas tu ada Nabi berdakwah, dua orang je pengikut dia. Ada Nabi berdakwah, seorang pengikut. Ada Nabi berdakwah, tak ada seorang pun. Tapi adakah dakwah itu gagal? Tak. Yang gagal ialah kecewa, putus asa, berhenti kerja dakwah. Itu gagal. Dan lagi gagal ialah tak pernah buat kerja dakwah. Okey. Cukup setakat tu. Jadi pengajaran yang paling penting apa dia? Yang kita dapat hari ini. Islam tidak akan bangkit, Islam tidak akan bangun, Islam tidak akan tersebar tanpa pengorbanan. Pengorbanan masa, pengorbanan tenaga, pengorbanan wang ringgit. Islam tak akan bangun. Kalau setakat mengajar dalam kelas, mengajar kat masjid, buat penceramah sekian-sekian, itu je, Islam tak ke mana. Kalau tidak ada pengorbanan. Yang kedua, kewajipan kita hanya berdakwah. Orang terima, orang tolak, itu bukan urusan kita. Walaupun kita berdakwah tak ada seorang pendengar, itu bukan masalah. Masalah ialah kita kecewa, kita putus asa, kita berhenti kerja dakwah. Okey, cukup lah. Ada soalan? Ustaz, yang seksa hamba-hamba tu kebanyakannya tuan-tuannya tu orang lain, musyrikin Mekah lain. Yang menyeksa hamba-hamba yang beriman tentulah orang musyrik Mekah. Dan yang menyeksa tu majikan. Mana mereka tak beriman lah. Apa punca mereka beriman? Mereka tak beriman. Majikan tak beriman. Hamba mereka ni beriman. Apa punca? Pengajarannya ialah yang paling mudah beriman ialah orang miskin. Sebab dia tak ada kepentingan. Dan yang paling sukar untuk beriman ialah orang kaya. Sebab apa? Ada kepentingan. Kalau kau berimankan nanti tak boleh jadi kaya macam ni, tak boleh bebas nak buat apa-apa. Okey. Ada soalan lain? Jadi saya nak ulang sekali lagi. Siapa yang belajar sirah? Cerita sirah ialah cerita dakwah. Cerita sirah ialah cerita pengorbanan. Untuk apa? Untuk agama. Bukan kita gunakan sirah untuk orang korban untuk kita. Kan? Dah terbalik kuk dah.
Dia guna mengajar sirah atau mengajar apa saja ilmu agama supaya orang korban untuk dia. Akhirnya orang lain susah, dia itu bukan dakwah. Okey. Tak ada soalan ni? Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita jumpa pada malam ini sambung tadabbur surah An-Nahl insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل